好，那今天下午我们要讲的汉字是改善。那改善这两个字嘛，一般都认为说比较少，比较不常用啊，不常用。这改善在年轻一代的这个工作人员、白领阶级，他们都经常会用到这改善这两个字啊。那首先我们要先知是改善是什么？很多人会讲改善，那改善到底什么呢？我们从这个词的意思先了解一下。改善是将原有的通过方法修正和调整，使情况变得更好。说明白，改善你以为都是一般是说是开胜，是日文化来的呢，是日语来的，是吧？因为改善，如果说英语文来讲，就是memperbaiki berkesinambungan 比较长，所以一般的是他们会说开胜，他们反正都是改善了。改善是通过方法不断的改变的，通过方法，而不是说好像普通这样子改一改就是了，不是的。它是通过方法修正和调整的，使情况变得更好。那改善呢？它不是创新，改善不是创新，但是它需要一定的创新。那创新一定要存在改善啊！这句话的意思就是说，它不是 inovasi baru，不是新的，但是从原有的把它改好。但是在改好的时候，一定要有改善在里面，从原有的把它改好，而不是说新的啊，不是新的。所以改善是从原有的来把它改好，把修正变成更好。这个是改善的基本的意思啊，就是它的定义。那为什么需要改善呢？有些人认为说改善，改一改就是了啊，不，改善不是这样子。我刚才已经说了，改善定义是什么？先知道定义是什么，然后我们知道为什么需要改善。Kenapa kita harus adakan perubahan yang terus menerus ya? Kenapa perlu ya? 人有时间的限制，每个人有时间的嘛，你工作有时间，做什么事情都有时间。所以我们如果没有把它改善，我们没有注意到改善这一方面呢，我们做起事情来嘛，就越做就没有什么，做起来就没有什么进步了。所以要进步来讲，你一定要改善，从原有所做的一些事情受到限制没有关系，但是从限制中我们可以不断的改好，提高我们的效率。人有思维、有聪明、有智慧，所以我们感谢我们的神，给我们这么好的智慧，给我们聪明，给我们思维，我们怎么去想，怎么去改，一定要是只有人能够这样子，那其他的不能的。所以人是很特别啊，上帝恩赐我们有这个智慧，有这个聪明，就是也是为了在我们生活中能够不断的改善。那人有分辨的能力。分辨跟判断的能力，好还是不好，坏还是好，白色还是黑色，一定要把它分别。人有这个判断的能力，所以人非常的特别啊。结构和系统是一体的。我们常常说，教会来讲我们工作也来讲还是说各方面组织来讲，他们都有一个系统的结构。有的结构是看得出的，有书面的，有些结构是没有书面的。比如说我们一个家庭也有结构，有父母有孩子，它是有结构的嘛，所以它是系统的，成为一体的。但是有些就看不到，有些都看得到。就公司方面就看得很清楚。Jadi struktur sistem merupakan kesatuan batas dan tanggung jawab kedisiplinan untuk organisasi. Maka kita perlu ada improvement ya. Kita harus ada perubahan terus-menerus karena ya ini ada satu organisasi, bukan kita sendiri saja. Ya, bukan kita sendiri saja. Jadi perubahan itu untuk yang terus-menerus. Kaisan ini bukan hanya seketika atau kadang-kadang aja. Ini perlu ada kesinambungan ya. 那人有改善的能力，人是灵活的，所以我们做人来讲，做什么事情来讲，我们是灵活的，不能够说定下来就是定下来的。油价也是刚刚报的，是吧？下午1点油价涨了啊，subsidi已经开始缩小了，
是灵活的，它能够改变的。所以我们做什么事情，人有改善的能力是灵活的，结构系统是人定的是死的，所以要改就可以改的，而不是说永远死的那样子的。所以我们怎么样灵活？因为我们人有思维，受到时间的限制，而且不能为了我们自己一个人想，而是要为我们的这个整个机构、整个系统来考虑。我们个人与个人的自认也是要考虑好，我们所做的一切是不是符合，还是说有什么能够提高效率的，我们就要做好。包括我们在教会也是一样的，不能够说，是以前几十年前定下来的，就是永远是这样子的，就神的话不能改啊，其他的都能够改。我们再看这个汉字改，改从甲骨文的象形文字里是一个小孩，我们看到这个图样啊，跪着，那旁边有一只手拿着棍子打他，目的什么呢？要他改正所犯的过错。那字的本意是改变，jadi dari aksara K ini kita bisa melihat kenapa aksara Mandarin itu begitu rupa. Itu awalnya berupa seseorang anak kecil yang sedang berlutut, sedangkan di pinggirnya itu ada seseorang ya mengambil ya pukulan yang kecil. Maksudnya itu adalah supaya dia bisa berubah apa kesalahan yang sudah dibuat. Nah, ya awal mulanya. Nah, 本意是改变更正的， tujuannya adalah artinya adalah perubahan menjadi benar ya perubahannya. Jadi aksara Mandarin itu kita melihat kenapa tulis kayak gini, kenapa awal mulanya begitu rupa. Ya, ini maka kita belajar Mandarin itu kalau kita bisa ngerti aksaranya ya banyak manfaat buat kita ya. Ya, kita melihat seseorang anak itu kalau dia mau berubah ya dia harus merendahkan diri ya, berlutut ya. Kalau sekarang kita suruh berlutut nggak mau. Ya, tapi huruf awalnya asal usul huruf K itu adalah seseorang anak yang berlutut karena dia berbuat salah ya, ada pegangan tuh. Ya itu bukan pentung, itu kayu kecil ya. Itu supaya dia bisa berubah. Nah, 易经里面也是讲的心者以见善之谦 ya, 有过之改 ya, artinya apa? Ya. Artinya kalau ada sesuatu yang baik kita harus berubah menjadi baik, mengikutin sesuatu yang melanggar salah harus bisa berubah ya. Ya dahulu kala kita sudah diajarin demikian rupa ya. Jadi kaisan itu bukan hal yang baru lagi ya. Dari dulu sudah demikian rupa. Nah, ya, bahasa Indonesianya ya saya jelasin lagi ya, tadi udah dijelasin. Nah, kita melihat Kai, 从甲骨文字我们看到刚才所知道的，是吧？但是我们注意一下，改字是从己开始，这己的己，它的左边是这个己字，左边。Jadi artinya apa? Perubahan itu mulai menulis ya. Atau mulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Ya kan? Ini enggak dia kita melihat ya. Perubahan itu mulai nulisnya itu dari diri kita sendiri. Jadi mulai dari saya gitu. Nah, saya harus bagaimana? Saya harus seperti anak kecil yang berlutut mengaku kita salah supaya kita bisa memperbaiki, bisa diperbaiki. Ya. 所以这个字里面我们可以从知道，从这个己开始，那右边的什么呢？是一个扑，这个扑字。Jadi artinya adalah ya mendidik anak yang berbuat salah berubah menjadi benar ya. Ya artinya perubahan ya adalah kai. Artinya kai adalah perubahan ya. 我们知道改一变不同，改是从不好变成好，变一般都是不一定会变好的。很多人说学好3天，学坏3年，你变了，一个人如果变了，一般都是就是想的不好的，会变成不好的，是有贬义跟褒义这2个意思，所以改跟变意思往往会不同。同样都是不同的，但是意思也是有不同的。改 itu adalah berubah menjadi baik, 变 belum tentu menjadi baik. Ya. 很多人会说
你变坏了，而不是改坏了。改坏就不是这个词说起来就很奇怪的啊。你改坏了，你变坏了，就完全不一样。所以改跟变原则上看起来是一样，但是用起来就不一样啊。所以我们在参考一些这个词语方面啊。你说改过ya, memperbaiki kesalahan. Jadi dari yang salah kita perbaiki kaiko ya. Kaitia berubah menjadi ya, berubah yang buruk ya. Jadi kita bisa mengerti kai itu merubah menjadi baik ya, yang buruk itu menjadi baik ya. Kai ke reformasi ya, perombakan. Kaijin memperbaiki. Ya. Kaiji berubah tanggal ya. Kaiju organisasi ya. Kailiang reformasi berubah ya. Kaipien, ya, perubahan. Jadi kita melihat kai itu banyak artinya adalah yang tidak baik menjadi baik. Mulai dari mana? Mulai dari ji kita sendiri. Ya, 有一个成语改邪归正呢，是一样的嘛？没有说变邪归正的，没有啊，改邪归正，不要改的不像样就好了啊。所以是不好的变成好的，那个是改。那变不一定变成好的啊，虽然不同啊，但是不一定好的。Jadi artinya kai kita udah bisa nangkep, oh kai itu adalah sesuatu perubahan dari yang buruk menjadi baik. Tetapi kai itu dari mana? Dari radikalnya dari kita sendiri dulu, ya. Oke, nah di sini kan kalian lihat ya, kai itu 从己跟ผู้这两个ya 偏旁来的啊, ya. Mulai dari sebelah kiri. Ya. Nah, ini adalah diri kita sendiri, ya, 是从自己开始, ya. Jadi 同学们，我们如果要改来讲，是从自己开始，要记住啊，因为记住吗？要改，从自己开始。为什么呢？因为改是从自己开始，而不是从你开始，而是从我自己开始。Kita lihat lagi ya, oke. Nah, 这个扑字，这个古字是一样的，这两个字都是一样的。意是什么呢？意思是手里拿个杖，就是刚才的图画一样啊，手里拿个杖。Jadi di tangannya ada satu kayu pendek ya, itu kayak tongkat gitu ya. Ya, itu bukan cambuk ya. Salah kalau cambuk sakit ya. Ya itu kayak pengaris lah, pengaris. 轻轻的敲打，他的意思是这样。扑的意思就是手里拿这杖，然后轻轻的敲打。以前的老师就是这样子嘛，手里拿着一支刺啊，教书的时候就是拿着刺啊。那这个杖是代表什么呢？代表权威。Jadi tongkat itu ada simbol kekuasaan. Guru itu harus punya kuasa. Ya, guru itu harus punya kepintaran, kemampuan, punya kuasa, baru bisa mendidik. Ya, guru. Ya, kalau Ling langsung nggak ada kuasa, nggak ada. Kita sama ya. Kalau dulu harus punya kuasa, kalau nggak dengar itu bisa dicambuk, dipukulin ya. Tapi ini adalah 轻轻去敲打呀, pelan-pelan ya, bukan dipukul ya, tapi pelan-pelan ya. 不是什么呢？意思什么呢？意思是使人明智这里成为义人。Ya, artinya pu ini itu adalah ya, sebelah kanannya ya, dalam perubahan itu selain diri kita sendiri, ya, yang sebelah kanan itu adalah ya, dengan tongkat pelan-pelan mendidik sehingga orang menjadi cerdas ya, dapat menjadi seorang pemimpin ya, dan seorang yang adil yang benar ya. Ini这个pu字有人和义, ada 人 sama 义, ya. Huruf ini ada 人 ada 义 ya. Nah, 改是从自己开始，你要有一个志气，有一个意志成为义人。Jadi untuk menuju seseorang yang hidupnya benar, ya, yang menjadi orang yang benar itu ya, itu dari kita sendiri. Ya, jadi K ini hurufnya begitu simpel kita lihat ya, tapi artinya ya dalam sekali ya kalau kita untuk belajar ya. Nah, ini tadi saya jelasin. Ya, kait semua dari kita sendiri. Seringkali kita merubah kita sendiri susah ya. Apa yang harus kita berubah? Mulai dari kita. 我们自我思考。你不要一直想别人，先想你自己。我们先想自己，自己所作所为做的什么？我们应该不应该这样子做？是对的还是错的？我们自己要知道。Perbuatan kita pribadi kita harus tahu dulu. Jangan kita bicarakan orang lain.
Ya, dia begini, aku begitu. Ya, bukan lagu ya. Kalau lagu itu aku begini, engkau begitu ya. Kalau perubahan, berubah, terutama di dalam kaisan, itu adalah kita memikirkan diri sendiri apa yang kita sudah berbuat. Benar tidak nih? Ya, orang Jakarta bilang cengli nggak kita. Kalau kita nggak cengli, jangan lihat dengan lihat orang lain dulu dah. Ya, 所以自己思考。第二，自己要检讨。思考以后就要检讨。我们往往会思考，但是我们不是检讨。检讨什么呢？我们所做的是不是对的？哪一方面不对？哪一方面对的？不对的应该怎么样？对的应该怎么样？要检讨的。Ya, harus evaluasi. Ya, bukan asal aja dah, 算了吧，算了吧，算了吧。Tidak begitu. Ya. Setelah kita memikirkan perbuatan kita itu, kita harus evaluasi apa yang kita sudah berbuat. Andai kata itu ada salah, kita harus perbaiki. Dan cara perbaikinya bagaimana, maka itu perlu ada satu sistem untuk perbaiki. 对，所以改善不是随随便便改善，我们要改自己来讲应该怎么样，有步骤的改，不是一天就改，学坏3年了，不是啊，学好3年了，学坏3天了，现在学坏都不会3天了，学坏几秒钟就会学坏了啊，所以学好嘛要3年了，好像我们华语班来讲，读了半年还是讲不清楚，听不清楚，那半年了。要检讨我们到底所做的是对还是不对，应该还是不应该，哪一方面应该改，哪一方面应该维持，哪一方面应该更进，要考虑好，是要检讨，这个就是检讨。而我们人就是想的太多，那是不去检讨啊。第三，我的今天，我好还是不好？我的今天是过去的累积。Hari ini adanya kita hari ini itu adalah akumulasi dari yang lalu. Ya, kita jangan menyesal apa yang kita sudah berbuat. Itu semua sudah menjadi hari ini. Tapi kita harus evaluasi kembali, berpikir kembali yang masa lalu dan bagaimana untuk bisa menjadi hari ini. Supaya kita bisa bertindak untuk yang akan datang. Ya. 所以我们的今天是过去的累积。所以我们做的对不对来讲，好不好来讲，都是过去的。造成的，但是我们要考虑的是不是今天的，而是明天的、未来的啊。对，那我的明天什么呢？很多人都不考虑明天，很多人更喜欢说以前。对不起，这里很多老人家，包括我在内，老人家很喜欢讲以前，很久以前，很少人说会说我的明天，我的未来，很少。很少人会这样子想，就是在过去里面，往往就会埋怨，而不是说我的未来要怎么样。但是人活着是为了明天，而不是为了过去。所以我们往往就是埋怨过去了，就忘记了明天了。我们不去思考过去了，就不去思考未来了，所以很可惜啊。这里一个图样啊，就是你要看看自己，把镜子照一照，为什么我会今天？为什么我的脸是红红的？为什么我的脸是苍白的？为什么？好，没关系，我不好看没关系，明天我要把它改好。哈哈，谁来改呢？我需要改我自己，不是叫别人来改，而不是去美容院动手术，不是的，你自己要怎么样才是最主要的。动了手术，你还是不照顾你自己，不照顾你的营养，不照顾休息，你每天埋怨，你怎么会好呢？所以要考虑明天是从过去和今天要思考我们未来怎么样，要改，不好的改，不好的改。所以同学们，我们圣经在提摩太前书第4章第16节，这节圣经啊，大家可以慢慢的思考。你要谨慎谨慎就是你要 waspada 谨慎就是你要小心你要注意自己和自己的教训，你要谨慎自己和自己的教训你自己和自己的教训2个自己在里面，所以改制是从自己开始，而不是别人。我们先考虑，我们先思考我们自己，是吧？我们所做的事情是不是以前太冲动了、错了，少生对不起。
好的再努力。那我们所教的是不是好的？不好的应该怎么样把它开好，而不是说算了吧，让他自己去吧，不能这样子的啊！要在这些事上恒心，因为这样行又能救自己，又能救听你的人。所以各位同学，各位牧师，各位家长，各位各位弟兄姐妹，我们活在世界上，活在一个家庭里，活在一个教会，还是工作在一个公司里面，这些事情需要我们思考。我们所做的一切要注意，我们活着不是为了我们自己，我们来到世界上是因为神的爱来到世界上，所以要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心，要恒心，不断的，你要维持，而且你要坚强，因为如果你这样行，你能救自己，又能救听你的人，要不然我们自己不去改来讲，不去考虑来讲，那我们想的别人所做的事情，我们埋怨别人所做的，我们就很难改我们自己。我们一直保守我们自己，认为是我们自己的是对的，维护我们自己，我们会怪别人就不好啊。Awaslah dirimu sendiri dan awaslah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. OK， 我们接下去，这个铺字刚才我所说的了，来，我们注意这个铺字，铺字有一个人跟义，这个义，这个差，这个不是差，这个是义来的啊。这个义，我们现在所认识的这个义字，是吧？上面有一点呢，有一点。那这个义字是简体字，是从这个义字上面有羊我们高级羔羊羊义。那这个义字嘛，原来是从这个古字来的，是古字来的。先有这个字，然后繁体字前这个字，简体字有这个字，又倒回原来的，里面多一点。那一点是什么呢？那一点就是主，那一点就是主。所以这个义字，我们就知道了人跟义。这个铺字是人跟义合在一起的。所以让人能够治理，能够安定能够安定所以以前就是老师教书的时候，手里也是拿着一支棒这个尺来的是棒来的每次都是我们看到古代的时候教书是这样子。我们看到牛来讲，也是牧羊人是牧牛是一样的他手里一定有一个棍子，还是一个小竹竿还是什么小枝子就是说它有权威你看它小小，它牛怕它所以关于这个义人这个字嘛，我们从圣经里面了解了很多我们知道kebenaran orang yang benar， 我们知道的因为耶和华知道义人的道路所以如果我们说我们要改我们自己，我们要听从神里面话语所教导我们的，因为神知道我们的路是应该怎么样去走，我们应该怎么样去行就是我们要不要听从要不要遵守神的话语来行，来改变我们自己，很重要。如果我们不听从不遵守神的话语来改变我们自己，按照我们自己所想的去做，我们就错了改不是变，改是要从不好的变成好。怎么变呢？你要有神的话语来改变我们不是我们随随便便的改因为我们所说的真理是我们自己的真理，就是了真正的真理是神的话语好，我们接下去有一句话是江山易改，本性难移这很多人知道了jadi peribahasa ini sudah banyak orang tahu gunung gampang dipindah sifat manusia itu susah dirubah maka tetapi saya katakan bukan tidak bisa berubah mulai dari kita sendiri dan kita melalui bimbingan dan dalam kebenaran dibimbing dalam kebenaran menjadi seorang yang hidup di dalam Tuhan itu pasti bisa berubah, bukan tidak bisa berubah walaupun tidak sempurna tapi akan dirubah
demikian rupa. Ya, tadi udah kasih contoh bahwa ya bagaimana seorang gembala sapi itu ya, itu pelan-pelan dididik juga bisa ya, apalagi kita anak-anak Tuhan ya. OK， 现在我们进入善啊，那善是什么意思呢？善就是好的行为，心地仁爱、友好、良善，善良好心，熟悉也可以，擅长也可以，善就是好美好，善意也是善。Jadi artinya kata san ini banyak sekali, ya. Tapi ya, secara umum san itu adalah sesuatu kebaikan. Ya. Lawan katanya adalah jahat. Ya. Jadi sesuatu yang baik. Ya. Namun di dalam hidup kita, baik itu apa sih gitu loh. Seringkali kita memikirkan baik-baik apa gitu loh ya. Ya kan? Nah, tidak bisa kita memisahkan baik atau benar ya. Ya di sini ya. Jadi kalau kita ngerti huruf san ini baik tapi di dalam benar ya. Ya, jadi kita perlu simak pelan-pelan ya. Baik itu belum tentu benar, tapi san ini adalah baik di dalam benar ya. Bisa jelas ya. Ya, baik belum tentu benar, ya. Benar itu adalah benar ya, belum tentu ya. Oke. Nah, saya akan kasih san. 什么是善呢？圣经在诗篇很多节有关于耶和华因他本为善，因他本为善，很多节都是排在17、18，都是第一节所以很重要啊。你们称耶和华，因为他本为善；你们称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。耶和华的善，神的善是好的，是对的，那是永远是对的。我们人的好往往就是暂时性就是了，神不一样。所以这个善字嘛，不是单单好就是了，它是善，是绝对对的，绝对好的。Jadi artinya baik itu benar ya. Di sini adalah bahwasannya untuk selamanya kasih setianya ya bersyukur kepada Tuhan sebab ia baik. Di sini baik adalah baik di dalam kebenaran ya. Bukan baik yang biasa ya. Baik biasa ya. Nanti kita simak lagi hurufnya ya. Nah, 所以我们要怎么来面对呢？我们是活在这世界上很多事情我们都要面对的。我们怎么面对呢？是吧？往往我们所要做的又不能做，不想做的又做像保罗所说的一样在罗马书第12章第21节，你不可为恶所胜，反要以善胜恶。Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, di sini kebaikan, ingat ya, kebaikan adalah dalam kebenaran ya. Bukan baiknya tanda tanya, tanda kutip bukannya呀。所以我们要知道这个善改善，我们要改对 ，OK， 我也要改，但是怎么善呢？所以这个善是什么呢？这个善不是暂时性的，这个善是有意识是在真理上的善善是指什么呢？善是一般指善待别人。Umumnya menunjukkan kebaikan untuk orang lain, bukan san ke pribadi, bukan san ke pribadi. Ada unsur ke pribadi, tapi umumnya itu untuk kepentingan kebaikan untuk orang lain. Karena dasarnya adalah dasar kebenaran, ya kan? Bukan dasar pikiran saya. Ya. Satu san ini bukan untuk menurut saya itu saya sudah lakukan yang baik loh ya. Tapi baiknya benar nggak? Itu loh ya. Nah, san ini adalah sesuatu baik, tapi di dalam kebenaran. 所以我们的改善来讲，对，我们知道这个改善的意思是这样子，但是怎么去改呢？所以要有方法，要知道怎么去改。我们知道这个善不是对我们自己善待别人行善比如说很多人说行善没有善心对他很好但是是对谁好呢？如果你的善心是对别人有企图来讲，那个不是善的，告诉你，善是建立在真理上的善，而不是你自己的动机
表面看起来是你行善，你有动机不对了，那可不是善了，那不是善，你有目的的啊. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kebaikan, bukan dasar firman Tuhan, bukan dasar kehendak Tuhan, ya itu tidak boleh disebut san. Itu hanya baik, tapi bukan san. San itu adalah baik di dalam kebenaran. Ya, oke. 我们现在看这奇妙汉字善啊，这里我画出来这有一个图画是羊啊，羊，这个是绵羊来的啊。再看这个字啊，这个字是什么呢？这个就是善的古字。OK， 那新华字典这个字是会意字，会意就是说 arti ya, dari bentuk huruf itu, dari tulisan huruf ini itu adalah sesuatu arti, mengandung sesuatu dari radikal yang ada di dalam huruf ini. Ya, 善是会意字，它是从言跟阳，言是讲话啊，言itu berkata-kata ya. Yang ya sudah jelas yang tahu kan ini yang ya, adalah kambing atau domba ya. Nah, yang 是什么呢？ yang 是吉祥的象征ya. 吉祥 satu simbol ya. Simbol keberuntungan. Dahulu kala itu domba atau kambing itu adalah simbol ya. Simbol keberuntungan ya. 所以它本意什么呢？本意是吉祥啊。羊的本意是吉祥来的，吉祥ya. Sesuatu keberuntungan ya. Oke. Jadi kita bisa melihat san ini ada radikal kambing atau domba, tapi ada yen. Yen itu adalah kata-kata ya, atau bahasa atau membicara. Nah, bagaimana kita memikir ya, menangkapnya ya kan? Siapa yang bicara? Ya kan? Ada domba, anak domba yang bicara. Ya, kita melihat san. Ya. Tadi kita udah baca tentang Mazmur 117 ya. 118 juga sama ya. Ya dia ya. Tuhan itu adalah baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Nah, itu san. Ya, ada san ya. Nah, kita melihat lagi ya. Yang Ji Xiang O. Nah, kita perhatikan lagi tulisan-tulisan yang lain yang mengandung yang kita bisa melihatnya. Me ya, me. Cakep, bagus ya, indah ya. Di atasnya juga ada yang ya. I, udah nggak usah ngomong lagi ya. Anak-anak Tuhan pasti tahu I itu apa ya. Aku menjunjung tinggi domba. Hebat, luar biasa ya. Nah, siang ya kita udah tahu tadi siang ya, keberuntungan ya. Itu semuanya radikalnya dari domba ya, dari kambing atau domba ya. Tapi kalau dalam segi rohaninya itu adalah domba ya. Jadi domba adalah simbol keberuntungan di Tiongkok seperti ya, huruf-huruf ini. Ya, luar biasa ya, luar biasa. Ya, kita melihat luar biasa ya. Nah, san itu adalah ya, yang yen, ya, pengucapan dari domba. Ya, saya juga nggak tahu kenapa tulisnya begini. Kalau sesuatu kebaikan itu, san itu sesuatu kebaikan adalah dasar dari kebenaran dari firman Tuhan, tapi di dalamnya adalah ya ada yang ada domba ya, dan bicara suara domba atau pembicaraan pengucapan domba ya, itu firman Tuhan ya, firman Tuhan. Jadi radikal ini ya kita, siapa yang nulis saya juga nggak tahu. Yang saya tahu itu ada sesuatu ilham dari Tuhan ya. Kita melihat yang tadi saya sudah jelasin, yang itu ada sesuatu tanda keberuntungan, ya, sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang indah. Ya. Nah, di huruf yang ini dari dulu pun, sejak dahulu, 说文解字里面呢，在考工记里面也是这样子写，阳就是善的，阳就是祥也，阳代表美好和善良，sesuatu yang baik, sesuatu yang baik, 善良 sesuatu yang baik ya, baik adalah dasar firman Tuhan, baik adalah dalam kebenaran ya, baik hati niat ya, itu sanliang ya. Nah, di firman Tuhan juga kita melihat ya, apa ada di Yohanes dan ya Yohanes di Yohanes 1 ayat 35-36 ya, kita bisa melihat ya. Ya, bahasa Indonesia saya bacakan ya. Pada esok harinya Yohanes berdiri di situ
ya, pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, kok dia nggak panggil Yesus, dia panggilnya, lihatlah anak domba Allah. Ya, disebut anak domba Allah, ya kan? Kok disebut anak domba Allah, ya kan? 羊以前就是祭神，祭神用的，而且羊它是很顺服的，ya dia patuh, ya patuh nunduk, ya dia mau nyusu aja dia harus jongkok, harus nunduk, ya. Nah itulah kita melihat bagaimana ya simbolnya yang itu dipakai di dalam radikal ya huruf Mandarin, ya huruf Hanzi, ya begitu rupa. Ya ada sesuatu yang di dalam itu sejak dahulu, ya yang itu dipakai di dalam huruf radikal Tiongkok itu sudah mengandung bahwa itu adalah anak domba yang akan datang walaupun Yesus belum datang, ya. Tapi simbol itu sudah ada di dalam radikal Tionghoa, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, 改善是不断的更新，成为越改就是越好，成为美好啊。改善就是不断的更新，成为美好。我们可以看呢，所以我们说的刚才的，你要改善来讲，你一定要有方法，要有步骤去改啊。对，所以我画这个图，大家慢慢去思考吧啊。因为这个资料我会发给大家的。你要知道你所做的一切，而且你知道你检讨了以后，你要做一个计划。那有了计划来讲，你要怎么样去执行？很多人有了计划，但是执行上方面就有很多困难了而想到过去的时候，有时候就不去想了所以有计划你要去执行，执行了你要去检讨，要去检查，你要去查核然后查核了以后嘛，你要再有新的更改、新的行动来不断的改善。Jadi perubahan itu kita seringkali kalau di manajemen bicaranya PDCE ya, kita udah tahu. Plan, do, check, action. Ya. Jadi kita jangan hanya merenungkan, memikirkan, tapi tidak ada planning. Seringkali bikin planning aja kita nggak bisa, ya kan? Ya begitu kita mau laksanakan dari mana dulu, karena tidak ada planning kita tidak bisa laksanakan. Ya begitu kita jalankan di planning, ada masalah-masalah kendala apapun juga rasanya udah nyerah. Ya kembali lagi ke semula. Akhirnya kita nggak bisa berubah. Kita tidak bisa ada perubahan yang baik, perubahan yang benar tidak bisa. Akhirnya kita stuck di sana aja, makin buruk, ya. Di dalam kerja, di dalam usaha, di dalam pelayanan, di dalam organisasi gereja pun sama juga. Ya, kita sukar sekali mau berubah. Sukar sekali kita mau bikin planning. Ya, bikin misi, ya, sama aja. Ada misi tidak bisa jalankan. Ya, sering kali kita hadapin kayak gitu. Kenapa? Ya seperti yang bisa jelasin. Ya, mulai dari siapa? Dari kita masing-masing. Ya, bukan dari orang lain. Ya. 所以罗马书第4章第2节说：“你不要效法这个世界，你要心意更新变化。要更新而变化。Kita harus bisa berubah. Ya, 叫你检查神的善良、纯全可喜悦的旨意。所以我们要懂得，这个。这节经节里面所说的神要我们，保罗在罗马书说的，我们要不断的更新，还有查验，还有不断的查验。Jadi kita harus bisa memikir dan kita berevaluasi dan bagaimana kita bertindak, ya. Karena apa? Semua itu adalah Tuhan, kebaikan Tuhan yang diberikan dalam hidup kita, ya kan? Jangan kita lupa untuk melihat kembali dan evaluasi kembali dan kita berubah menjadi lebih baik. Ya. Bahasa Indonesia, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini stuck aja lah. Kita manusia yang punya akal budi, yang punya kepintaran, punya hikmat dari Tuhan. Kenapa kita nggak bisa berubah? Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, ya. Pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita berubah terus menjadi lebih baik. Ya, bukan diam. Ya. Apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Walaupun kita nggak bisa sempurna,
tapi tujuan kita adalah menuju kesempurnaan. Bagaimana kita berubah di dalam hidup kita, menghadapi situasi apapun juga, kita harus bagaimana. BBM sudah naik, terus kita mau apa? Ya kan? Apakah kita tidak melihat selama ini biaya pengeluaran kita itu kita tidak melihat lagi biasa aja. Jangan, ya kita lihat kembali. Jangan takut BBM naik, jangan takut. Ya. Asal kita tahu cara-cara ya mengaturnya, ya, kita bisa lihat kembali dan bikin sesuatu perencanaan yang baik. Ya biasanya setiap minggu keluar makan, ya sekarang keluar makan tapi nggak di restoran yang mahal ya bisa juga ya. Ya, dan lain-lain ya. Masing-masing punya pikiran, masing-masing punya pertimbangan sendiri ya. Oke. Nah, 改善的奇妙含义是什么呢？改善是要从自己开始，要耐心不断的学习，而且要训练。失败是成功之母，不要怕。做了不好，重新再来，不断的锻炼，成为聪明有能力的人。人没有锻炼，没有学习，没有锻炼，不可能成为有能力的人。Banyak orang belajar tapi tidak mau berubah. Mau berubah baru gagal sedikit, baru kebentur masalah sedikit, nyerah kembali lagi semula. Ya kan? Harus kita latih di dalam situ. Latih, belajar sehingga kita jadi orang pintar yang punya kemampuan gitu loh. Tanpa kita belajar menghadapi sesuatu problem, kita tidak mungkin menjadi seorang yang pintar. Ya kan? Jadi kita harus hadapin. Tetapi dasarnya dari mana? 以良善的心为出发点，itu penting。不断的更新和改进，改善不是依赖别人或环境，而是依赖神的帮助。神的帮助不断的改变。Dan kita bisa dasarnya mana? Dasar itu dari liangsan hati yang baik, hati nurani yang baik, sesuatu kebaikan, sesuatu kebenaran itu sebagai titik tolak kita untuk berubah, untuk melatih, sehingga kita bisa berubah di dalam kebaikan terus. Kebaikan yang artinya adalah di dalam kebenaran. Perubahan di sini improve, perubahan yang berkesinambungan, bukan mengandalkan orang maupun lingkungan, tidak. Itu dari diri sendiri. Karena K itu dari kita sendiri. Tidak ada tulisan lingkungan di dalam situ. Dari kita sendiri. Dan di dalam K itu, tadi sudah jelasin bahwa K itu membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Itu adalah I. K itu sebelah kanannya itu ada I. San itu ada yang dan yen. Itu semua adalah firman Tuhan. Pertolongan dari Tuhan sehingga kita bisa diarahkan mana yang harus kita lakukan di dalam perubahan ini. Bukan mengandalkan manusia. Dan mulai dari kita dulu. Jangan salahin orang lain. OK， 改善不是单单为了自己，更重要的是为了善待别人，让更多的人从我们的改善中认识神而得益处。Ini adalah kesimpulan saya. Perubahan itu bukan untuk pribadi kita. Kalau pribadi kita untuk sesuatu improve aja rasa sulit, bagaimana untuk orang lain? Itu semua ngomong kosong. Mulai dari kita dulu, mau nggak kita dilatih, mau nggak kita berubah dari kita punya cara kerja, cara hidup kita, cara belajar kita, dan kita minta bimbingan Tuhan supaya kita bisa jalankan apa yang Tuhan hendaki. Dasarnya dari hati nurani yang baik untuk orang lain, bukan untuk saya sendiri. Sehingga banyak orang dari perubahan kita, dari perubahan kita mengenal Yesus, mengenal Kristus, dan mendapatkan banyak manfaatnya di dalam hidup kita. Kalau kita tidak berubah, orang lain juga melihat kita. Kalau kita bisa berubah, orang lain juga akan ikut berubah. Mulai dari kita. 改善会将影响周围和环境。Jadi perubahan itu akan berubah. Jangan berubah semua.影响你的家人。Keluarga itu nomor satu. Kalau kita sudah bisa improve terus keluarga, kedua dalam kerjaan itu bisa ngaruhin dalam kerjaan kita maupun di dalam usaha kita, bisa merubah Kaisan itu bisa mempengaruhi dalam pelayanan kita maupun di gereja. Namun di dalam organisasi kita tidak melihat siapa dia, kita sendiri berubah dulu. Kita sendiri berubah dulu, jangan tunggu yang lain.
Ya, seringkali kalau melihat hamba Tuhan belum berubah, saya juga nggak mau berubah. Ya, nggak boleh itu. Kita berubah sesuai tanggung jawab kita, bagian kita, pribadi kita apa saja. Karena kita tidak bertanggung jawab hanya satu saja. Bertanggung jawab sama Tuhan, bertanggung jawab sama gereja, bertanggung jawab sama keluarga. Kalau kita tidak berubah, efeknya semua tidak baik. Ya, kalau kita bisa berubah, itu efeknya nggak hanya satu tempat aja, tapi bagian-bagian lain akan berubah juga. Karena pribadi kita ikut diproses ya menjadi benar, menjadi baik, menjadi orang yang pintar, menguasai. Itu kan pengaruhi semua, ya harus berubah. Ya. 影响你的生活环境, lingkungan hidup kita juga berubah. Ya, ya seseorang yang bisa bangun pagi, ya rajin, ya itu kan pengaruh ya anak cucunya juga, ya mempengaruhi ya sekelilingnya, kantor-kantornya, teman-temannya, ya. Ya. Seseorang yang malas ya pengaruh juga anak cucunya, pengaruh juga yang lain, ya. Walaupun itu ya kelihatan sepele, ya, tapi kepribadian kita itu diproses melalui perubahan ya pribadi kita, ya. Kaisan itu sanu pancing, ujungnya, ya. Oke, nah, 影响你的未来. Ya, masa depanmu juga akan dipengaruhi. Maka kita melihat yang sudah lalu, hari ini, dan ke depannya mau gimana. Kalau ke depannya kita mau lebih baik dalam hidup kita, apalagi kita hidup dalam pengharapan, kalau kita sekarang masih stuck di sini, kita biasa-biasa aja ya, tidak mau berubah, ya asa ada sudahlah. Ya, seperti teman saya bilang, ya telat nggak apa-apa, yang penting hadir nih. Ya kan, kalau ke gereja itu telat, yang penting hadir sudahlah. Ya kan, yang penting hadir, yang penting absen gitu loh. Nah itu, bagaimana masa depan kita karena kita tidak berubah, yang lain ikut semua ya kan. Kalau kita bisa berubah, sama-sama komit, sama-sama mau, ya mulai dari kita, yang lain juga ikut sungkan, ya sungkan, ya. Tapi mulai dari kita. Ya. Nah inilah yang saya ingin share teman-teman semua. Ya saya nggak mutarin lagu lagi karena masalah waktu, ya. Semoga Tuhan memberkatin kita semua.